Li, Li, aku lapar. Waktu ni saya terus bangun tau. Bangun daripada katil ni, saya terkejut, memang betul-betul terkejut lah. Kerana suara tersebut ni macam rasa amat dekat dengan telinga saya tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya, diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya, jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah tertegur. Siapa yang pernah menegur? Rajin-rajin sangat menegur kan? Ini kisah dia. Jadilah, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia akibat rajin menegur. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisahnya bermula begini. Saya, Fasha dengan Mamat nak pergi makan malam lah dekat Pekan Tangkak macam tu. Jadinya kami pun bergerak daripada Jementar ni dah hampir-hampir tengah malam tau. Bagi sesiapa yang tahu ataupun dah biasa lalu dekat jalan Tangkak ni, tahulah keadaan jalan tu macam mana tau. Kebetulan malam tu memang macam klise sikit lah, malam Jumaat. Tapi sebab nak makan sangat asam pedas punya pasal, kami sangguplah mengedah jalan angker tu. Tengah-tengah malam pula tu waktu tu kan. Dan Fasha pada malam tu tak berapa sihat. So ni Fasha ni dah telan Panadol apa semua lah sebelum kami mula bergerak tadi. Sebelum sampai dekat satu selikur kawasan Kemalangan tu, tiba-tiba si Fasha ni katanya mual, nak muntah sangat. So si Mamat ni cepat-cepatlah berhentikan kereta dia kat tepi jalan kan. Kiri kanan jalan tu waktu tu memang kawasan kelapa sawit lah, dan dicelahi dan dipenuhi dengan semak samun waktu tu. Namun setelah selesai Fasha ni muntah kat situ, tiba-tiba Fasha ni boleh pula terpandang kawasan semak kat situ. Sambil dia boleh tanya kat kita orang pula tu, "Weh, tu siapa pula tu yang berdiri kat celah semak tu?" Si Mamat ni waktu tu dia pandang Fasha macam tu. Apa lagi, dia start kereta cepat-cepat dan terus dia suruh si Fasha tutup pintu kan. Dia terus tekan minyak habis lah waktu tu. Dan kami ni tak jadi makan dekat Tangkak tu pada malam tu. Dan Mamat buat U-turn hantar kami balik terus ke rumah sewa saya. Dan lepas hantar kami balik, Mamat pun terus balik ke rumah dia. Jadinya saya pun suruh si Fasha ni tidur rumah saya je malam tu. Kebetulan kami berdua uzur pula time tu kan. Masuk je rumah sewa saya ni, si Fasha terus masuk dalam bilik air untuk nak bersihkan badan, untuk nak mandi kata dia. Jadinya saya pun baringlah menghadap Fasha malam tu kat dalam bilik tidur saya. Saya pandang je muka Fasha waktu tu kan. Yang tengah tidur tu tau. Tengah saya perhatikan dia ni, tiba-tiba kan, si Fasha ni buka mata dia tau. Buka mata dia bulat macam tu, terjegil. Dan dia cakap dengan saya, "Tak apa Kak Missy, dia ada kat luar tu, dia tak boleh masuk." Lepas tu Fasha tu tutup mata dia balik. Jantung saya dah macam nak pecah dah. Dah kenapa pula ni kan tiba-tiba cakap macam tu kan. Sebab waktu ni dah takut sangat tau. Lepas dia cakap macam tu, saya tak boleh nak tidur sampailah ke pagi. Lepas Fasha balik ke rumah sewa dia sendiri, saya pun pergilah kerja macam biasa je lah. Dan masalahnya bila balik rumah je, saya mesti rasa tau macam ada seseorang tengah perhatikan saya. Time tengah tengok TV, saya dah rasa meremang tau. Bila nak tidur pun sama. Nampak macam kelibat-kelibat, nampak macam ada bayangan dekat luar kelambu saya tu. Sudahnya, saya tidur pasang lampu je.
Dan 2 hari lepas tu lah, kebetulan si Fasha ni datang. Orang kata datang nak lepak tidur rumah saya lah waktu tu. Tengah kami duduk bersembang-sembang dekat ruang tamu rumah saya tu, kami terdengar tau, macam bunyi seolah-olah kotak dekat dalam bilik belakang sekali ni ditendang tau. Tong, 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 tong. Ditendang dengan kuat-kuat macam tu lah. Dan saya pun pandang muka Fasha. Fasha pandang muka saya waktu tu. Dan Fasha terus tarik saya keluar daripada rumah waktu tu. Dan last saya terpaksalah tidur kat rumah Fasha malam tu. Dan pagi esoknya, saya jumpa seorang kawan saya yang selalu berhadapan dengan kes-kes mistik macam ni lah. Dan dia pun bacakan ayat-ayat Al-Quran sambil pejam mata. Sambil dia memainkan jari dia kan, ke atas angin macam tu lah. Macam ala-ala orang main piano macam tu lah lebih kurang. Rumah kamu kat sini ke? Yang kawan saya ni, dia describe kawasan rumah saya tu rupa macam mana. Kat depan rumah saya ada apa semua kan. Dan waktu tu saya pun, ya betul. Dan keadaan bilik-bilik yang ada dalam rumah saya ni, dia ceritakan pada kita orang tau. Padahal waktu tu, kita ada dekat office dia. Dan saya pun mengiyakanlah description dia ni. Tiba-tiba dia tersenyum. Dalam keadaan waktu tu, mata dia masih tertutup tau. Oh, ada seekor ni kat dalam bilik kau ni. Tengah baring-baring kat dalam bilik, kata dia. Jadi waktu ni saya dengan Fasha dah macam telanai liur tau, masing-masing dah pandang muka masing-masing waktu tu kan. Dalam tutup mata dia tu, dia cakap tau, kau buat apa kat rumah nak dara orang ni? Dan saya tak tahulah apa benda lah tu jawab waktu tu. Dan kawan saya ni sambung lagi, dia cakap lagi tau, kalau kau tak nak aku tendang kau keluar daripada rumah tu, baik kau keluar elok-elok. Sekarang juga. Kata dia macam marah macam tu lah. Dan kawan saya tu buka mata. Kata apa tau? Alhamdulillah. Dah, benda tu dah keluar dah. Dia nak berkawan dengan korang je. Kecil je makhluk yang kacau kau tu. Dan saya tu, Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak-banyak. Dia dah keluar. Kecil ke? Kecil macam mana tu? Alah, besar budak macam umur 5 tahun je. Relax lah, benda kecil je. Dan ini adalah kisah seram pembukaan untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah pendek ni kan. Okey, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang kedua ni, masih lagi akibat keteguran macam tu lah agaknya. Akibat rajin nak menegur-menegur macam tu, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ni, kata dia nyanyian misteri. Dan kisah ni kisah lama lah. Sewaktu umur saya ni dalam belasan tahun. Dan saya duduk di salah sebuah asrama sekolah agama macam tu. Dan nama sekolah agama tu, tak perlulah saya bagi tahu ya. Dan beginilah kisahnya. Ada satu hari ni lah, saya tak dapat hadir ke kelas prep malam tau. Kebiasaannya, duduk dekat asrama ni ada prep malam, betul tak? Untuk pelajar-pelajar study pada waktu malam. Jadinya, semua rakan saya ni yang duduk satu dorm dengan saya ni, semua pergi belajar lah. Pergi ke tempat untuk buat prep ni. Dan cuma tinggal saya seorang je lah yang ada kat dalam bilik tau. Kerana waktu tu saya rasa ni macam tak berapa sihat. Macam kurang sihat lah. Badan rasa dedor, macam nak demam jugalah. Namun saya beranikan diri jugalah untuk tinggal seorang-seorang kat dalam asrama yang kosong ni. Dah lah, saya ni sebenarnya memang jenis perempuan yang penakut yang amat kan. Tapi buat-buat macam biasa je lah. Buat-buat relax je lah kan. Tak nak lah fikir benda-benda yang menakutkan. So dalam keadaan dorm saya ni dah mula sunyi dengan kawan-kawan saya semua dah pergi ke tempat buat prep tu, tiba-tiba kan ada seorang warden asrama tau masuk tau. Saya terkejut jugalah mula-mula sebab tiba-tiba je termuncul kat situ. Dah lah ustazah tu pakai selubung dengan kain hitam je kan, dengan tudung labuh lah. Rupanya warden saya. Waktu tu lega lah saya kan. Jadinya saya diam je tau, sambil dalam berselimut tu lah dekat atas katil. Dan waktu tu kan warden ni hanya menegur saya je. Dia cakap apa tau? Tak pergi prep ke? Dan sambil warden tu datang dekat saya, dia rasa-rasa dahi saya lah. Ingatkan saya demam ke apa kan? Dan saya cuma cakap yang saya tak sihat lah cikgu. Kan pening kepala lah ustazah. Sepatah je tanya waktu tu kan. Lepas tu warden tu pun beredar daripada bilik saya tau. Dia dalam dorm tu satu je cahaya lampu, yang sebab lampu-lampu yang lain semua saya tutup tau. Jadi dalam keadaan dalam dorm tu macam sedikit gelap, macam suram je lah cahaya dia. So dalam hati saya ni berkata tau, entah bukan warden tak tu. Mulalah saya ni kepala otak, yelah memang penakut kan. Kepala otak ni mulalah ada fikir yang bukan-bukan. Macam-macam lah saya fikir waktu tu kan, dalam suasana yang gelap tu.
dan hanya ada cahaya lampu. Itu pun sama-sama je. Jadinya saya tak berapa jelas sangat waktu tu. Tak berapa nampak sangat muka warden tu. Tapi malaslah saya nak fikir panjang kan. Biarkan je lah. Janji warden tu dah belah dah daripada situ. Dan selamatlah saya kan sebab tak pergi prep. Tiba-tiba saya rasa macam seram semacam je. Meremang-remang tau. Berpeluh-peluh ni. Sedangkan dalam dom tu ada kipas tau. Dan suasana ni terasa macam sunyi je tau. Dan untuk nak hilangkan perasaan takut saya waktu tu, tiba-tiba rasa macam saya nak menyanyi lah. Orang kata nak hilangkan rasa takut tu, saya cuba dengan nak menyanyi lah untuk hilangkan ketakutan tu. So dalam hati saya ni kata, bilalah kawan-kawan aku ni nak balik semua kan, balik kat dorm ni kan. Menyesal pula lah tak pergi prep pada malam tu kan. Dan untuk pengetahuan anda semualah, bilik dorm saya tu memang betul-betul kat belakang dia tu hutan tau. Dan tepi katil saya ni ada satu tingkap. Tingkap tu memang kalau kita intai boleh direct terus nampak hutan-hutan yang ada dekat belakang asrama tu tau. Memang direct terus lah dengan asrama tu. Dan sambil saya menyanyi-nyanyi ni lah, mata ni dah rasa macam nak lelap, dah start rasa mengantuk kan. So dalam keadaan antara sedar dengan tak sedar, dalam rasa macam hayal macam tu lah, masa ni mata dah memang mengantuk kan, saya berhenti menyanyi. Tiba-tiba kan, dalam suasana sunyi tu, saya terdengar tau, bunyi macam sayup-sayup je. Daripada jauh, suara perempuan menyanyi lagu kumpulan feminin tu tau. Dan bunyi lagu tu macam ni tau. Yang angin bayu membawa diriku. Yang macam tu kan. Nah, jadinya aku teruskan abang nyanyikan hujan pula kan. Semakin lama, nyanyian tu semakin lama makin slow lah nyanyian tu. Yang lebih menyeramkan lagi, nyanyian tu diselang-selikan dengan tangisan dan bunyi macam merintih. Kemudian macam bunyi ketawa menghilai tau. Kejap menyanyi, kejap bunyi menangis. Tapi waktu tu waktu tu kan budak lagi, dalam umur belasan tahun. Saya fikir tu mungkin bunyi radio budak dom daripada bilik sebelah. Kot ada yang ponteng prep macam saya juga kan. Tapi kalau fikirkan logik belakang tu hutan tau. Dan bunyi nyanyian tu macam daripada arah pokok-pokok dekat ada dalam belakang bilik saya waktu tu. Dan kedengaran daripada jauh tau. Tapi jelas bunyi nyanyian tu. Dengar memang betul-betul lah. Dan waktu tu saya terus ambil selimut. Terus selimut selubung sampai ke muka tau dengan selimut ni. Lepas tu bukan habis kat situ je siap sambung lagi tau nyanyian dia. Tapinya lirik lagu dia macam dah diubah tau. Nyanyian lagu kumpulan UKIS pula kata dia. Dan bunyi lagu dia lebih kurang macam ni kata dia. Walaupun leherku panjang tiada. Macam tu lah. Kan, mengitu macam tu lah kan. Saya tak nak terus nyanyi. Dan tangisan dia sambung lah, diselang-selikan dengan tangisan dan merintih, and then ketawa tau. Waktu ni saya biarkan je lah kan. Janji dia tak kacau saya dah ataupun muncul kat depan saya kan. Perasan tak, sepatutnya lirik lagu asal tu macam ni. Dia kata walaupun leherku panjang, tapi dia cakap walaupun leherku panjang kan. Jadi macam tu lah. Dia macam lirik lagu tu dia ubah sikit lah. Dan lega lah rasanya bila semua rakan saya waktu malam tu semua dah balik ke dalam dom semula. Rasa lama betul lah saya sorang-sorang kat dalam dom waktu tu kan. Padahal waktu prep tu sekejap je sebenarnya. Tapi rasa macam seharian suntuk saya duduk kat dalam dom tu sorang-sorang. Dan pada malam tu jugalah sebenarnya ada satu kes jadi. Ada budak dom atas ni kena kerasukan. Dia macam kena histeria lah macam tu. Dan ustaz pun dipanggil lah untuk pulihkan pelajar tu. Dan suara pelajar tu pun dah bertukar jadi lain tau. Bila kena rasukkan, suara dia dah macam suara garam macam tu. Dan saya ni dom dekat tingkat 2 tau. Semuanya ada dekat hostel saya ni ada 3 tingkat. Nasiblah saya ni tak kena apa-apa. Syukur Alhamdulillah. Dan sekian. Itu sajalah pengalaman seram saya. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah dia kan? Okey, tanpa membuang masa, kita terus ke video yang ketiga dan yang terakhir. Untuk kisah yang ketiga ni, tajuk dia keteguran. Kita terus dengan kisah dia.
Saya ni mengeluh panjang tau melihat timbunan kayu dekat satu sudut dekat luar rumah saya ni. Dan kayu ni tersebut berasal daripada dinding-dinding dan tiang surau lama yang ada dekat hadapan rumah saya yang telah pun digunturkan untuk proses renovation. Surau yang baru dibina ni mempunyai dinding batu lah dan cermin gelap, ditambah juga dengan beberapa penghawa dingin untuk menyejukkan makmum dengan imam yang kala bila diorang nak solat dekat situ lah. Jadinya surau yang lebih baru, lebih selesa untuk diorang ni semua. Dan sewaktu pembinaannya lah dan renovation surau tersebut, memanglah abang saya ni ada ambil beberapa batang kayu dan kayu berhenti lah daripada surau tersebut setelah mendapatkan kebenaran daripada kontraktor yang juga merupakan ahli jawatan kuasa surau tu lah. Dah tentulah dia berikan memandangkan kadang-kadang kayu yang dah lama tu hanyalah dibuang sekiranya tak ada sesiapa yang ingin mengambilnya. Jadinya daripada dibiarkan saja kayu tu ataupun kesemua kayu tersebut tu mereput, terkena hujan dengan panas, baiklah kita gunakan kayu tersebut untuk membina ataupun membuat projek-projek kecil lah. Dan itulah hasrat utama abang saya sebenarnya. Tapi of course lah, faham-faham je lah orang lelaki kan, kadang-kala punyalah banyak projek yang kita fikirkan, punyalah banyak idea yang kita nak keluarkan, tapi semuanya bersifat angat-angat tai ayam je kata dia lah. Dan hujungnya kayu-kayan tersebut terbengkalai dan naik semak samun tau, serta pelbagai-bagai haiwan daripada sekecil-kecil lipan dan cicak sehinggalah ke tikus. Lamalah kayu tu maksudnya tak digunakan kan. Jadinya masuk bulan ke-6 lah, kayu tersebut ni dekat situ je dan saya makin runsing tau melihat benda tu tak bergerak-gerak kan. Yelah, maknanya tidak. Saya ni memang tak suka kawasan rumah saya ni berserabut macam tu, dengan zinc buruk berkarat dia, dengan plywood dia dan beberapa batang beruti yang panjang-panjang kan. Dalam hati saya ni waktu ni memang saya rasa ni saya nak kena buat sesuatu lah waktu tu. Kerana nanti katalah benda tu dah tikus ke mula dah buat sarang. Bila tikus dah buat sarang, nanti dah datang pula ular. Dia punya haiwan pemangsa dia lah. Dah datang pula ular. Kalau dah kata buatnya ular tu masuk dalam rumah, nak jadi apa? Kena jadi masalah lain lagi besar kan. Jadinya beberapa hari selepas itulah, dengan berpandukan video YouTube dan lakaran yang saya buat ni, maka tercetuslah kata idea untuk saya naikkan sebuah pondok yang beratap, pondok yang kecil lah dan beratap, sesuai lah untuk nak jadikan tapak semayan pokok sayur-sayuran. Jadinya saya pun bawa wheelbarrow atau kereta sorong yang saya pinjam daripada jiran saya dan mula kemas-kemas kat situ daripada waktu petang sehinggalah pada waktu maghrib. Jadinya dan hari kedua pula saya pun ambil gergaji yang saya baru beli, saya potong-potong kayu-kayu tersebut mengikut spesifikasi pondok yang saya lakar tu dan mulakan kerja-kerja tersebut lah seawal pukul 7.30 pagi. Jadi setelah masuk hari yang ketiga lah saya pun bawa kayu-kayu yang saya pun dah siap potong semua pergi kat sebelah kiri rumah saya ni, dekat mana itulah pelan asalnya nak buatkan pondok tu. Dan satu-satu sendi kayu tu saya pun pasang pakai skru. Tapi yelah, saya ni memang manalah pernah ada pengalaman jadi tukang kayu. Semualah saya rujuk dekat internet je lah. Habis je kerja, pastilah saya dah terbongkang membuta kata dia. Akan tetapi pada malam ketiga itulah saya rasa lain macam sangat tau. Maksud saya bukan macam malam-malam yang biasalah. Jadi saya pun tinggal seorang je waktu tu dekat rumah tau. Dan mata saya dia memang dah penat sangat waktu tu, dah rabak, memang penat buat kerja tadi. Namun saya ni tak boleh nak hilangkan rasa dan perasaan seolah-olah macam ada sesuatu, macam ada mata tau perhatikan saya tau macam tu. Jadinya jam dalam pukul 11.30 malam waktu tu sehingga saya menangkap bunyi ketukan tingkap dekat cermin dekat sisi saya waktu tu. Waktu ni saya macam dalam keadaan mamai-mamai tau. Macam tak berapa sedar lagi tau. Dan waktu tu saya pun susah lah nak bezakan betul ke tidak. Ataupun bunyi tu ataupun macam mimpi saya je kan. Li, aku lapar. Waktu ni saya terus bangun tau. Bangun daripada katil ni, saya terkejut, memang betul-betul terkejut lah. Kerana suara tersebut macam rasa amat dekat dengan telinga saya tau. Waktu ni saya cuba mendiamkan diri lagi tau. Saya perhati keliling dalam bilik tidur saya yang gelap waktu tu. Yang ada waktu tu cuma almari je dalam bilik tu yang disinari oleh lampu daripada rumah jiran saya. Jadi selang beberapa minit tau, saya pun macam Alhamdulillah. Kerana pada pandangan saya, tanggapan saya waktu tu, itu hanyalah saya punya mimpi tadi. Sampai terasa macam betul, mungkin penat sangat agaknya Jadi pun saya pun kembali letakkan kepala saya balik dekat atas bantal.
Dan fikiran saya waktu tu dah mulalah mengelamun, merewang macam tu kan. Namun badan saya waktu tu dah terlalu letih tau. Sampai saya tak sedar yang saya dah terlena semula. Tiba-tiba bunyi ketukan kat cermin tingkap ni memang kuat tau. Menyebabkan saya terus terbangun balik semula. Sekali lagi, jadinya saya pun mendiamkan diri. Perasaan saya waktu ni seolah-olah memang ada benda tau berdekatan sangat dengan saya waktu tu. Dan saya diam lagi tau. Masih lagi dalam keadaan keliru. Bunyi yang saya dengar tu daripada mimpi ke atau betul-betul ni? Dan ada juga perasaan marah tau dalam diri saya waktu tu. Pasal saya punya tidur ni dah 2 kali dah ni. Dah tidur kena kejut balik kan. Terganggu dengan bunyi-bunyi orang ketuk-ketuk tu lah. Sekali lagi. Waktu ni saya tengah bangun tadi, tengah berfikir kan. Tiba-tiba saya dengar. Dan saya terkejut lagi lah. Dan kali ini memang saya pasti betul-betul memang ada sesuatu ataupun seseorang yang mengetuk tingkap bilik saya waktu tu. Dan tindakan saya waktu tu, saya bangun dan terus pergi memetik suis lampu lah dekat luar bilik saya waktu tu. Dan buka tingkap. Dan sehingga kini saya pelik. Macam mana saya boleh jadi macam tu punya berani waktu tu kan. Jadi saya perhatikan je lah kat luar tingkap tu kan. Saya tengok kiri, tengok kanan. Namun tak ada apa-apa pun yang saya nampak tau. Dan setelah saya tarik nafas dan cuba untuk nak jadi berani waktu tu, saya jerit dengan kuat sekali. Siapa kat sana ni ha? Woi! Saya jerit macam tu lah. Satu, nak hilangkan rasa takut saya. Yalah kot-kot, yalah ada benda ataupun ada orang kat luar tu kan. Tapi benda tu tak berjawab tau. Dan jeritan saya ni adalah untuk, yalah, niatnya nak menakutkan lah siapa je yang ada dekat luar tu, ataupun pencuri ke, ataupun kucing liar ke apa. Tapi masih lagi tak ada bunyi ataupun tak ada jawapan daripada ataupun bunyi-bunyi yang lain tak. Dan sebelum ni sejujurnya lah, saya memang mengakulah bahawa saya ni memang merupakan seorang yang agak skeptikal dengan makhluk-makhluk halus ni tau. Memang sekiranya saya ni dapat pesakit yang macam jenis berkacau-kacau, yang mengarut-ngarut macam tu kan, saya ni akan terus assume yang dia ni pesakit tu macam mungkinlah tengah berhalusinasi lah, atau mungkin pesakit ni ada mengambil bahan-bahan terlarang lah macam tu, yang boleh menyebabkan orang tu jadi ataupun berkelakuan macam tu tau. Tapi pada malam tu lain tau. Saya ni memang dengar dengan telinga, dengan kepala otak saya sendiri, dengan badan saya rasa meremang ni kan. Memang lain sangat tau. Dan selepas saya ni beristighfar beberapa kali serta saya baca ayat kursi, dan saya rasa tak ada apa-apa pun tau. Mungkinlah waktu ni saya ni berkhayal je agaknya. Dan ironinya, saya dah mula skeptik dengan diri saya sendiri waktu tu. Saya pun petik balik suis lampu yang dekat luar bilik tidur saya ni untuk saya tidur. Maklumlah, saya ni pula memang jenis orang ataupun jenis spesies yang tak boleh nak tidur kalau lampu terpasang kan. Jadinya, tak kala lampu tersebut ni terpadam saja saya terpandang dekat sebalik cermin tingkap bilik saya ni. Terdapat tahu macam ada satu bayangan dekat luar bilik tu, dan ianya berbentuk macam satu lembaga. Berbentuk macam manusia setinggi lebih kurang macam 3 kaki macam tu lah. Berdiri betul-betul dekat luar tingkap bilik tidur saya waktu tu. Dan memang saya nampak sangat bentuk dia macam bentuk manusia lah. Memang real waktu tu. Dan saya menjerit, "Woi, siapa tu?" Waktu tu memang dah saya takut sangat. Sambil hidupkan semula suis lampu yang untuk lampu bilik saya waktu tu. Dan bila saya tengok balik semula, dah tak ada apa-apa tau. Dan sama macam tadi, senyap sunyi je tau. Waktu ni saya dah cuak tau. Namun saya masih lagi dapat mengawal perasaan. Dan saya mula membaca ayat-ayat suci yang saya hafal apa semua. Saya pun baring semula. Dan biarkan lampu tu hidup je lah. Biar terpasang je lah malam tu. Li, aku lapar. Aku nak nasi. Ni, lepas kau alih rumahku, aku tak ada tempat nak tidur. Aku tak ada tempat nak masak. Aku nak makan. Aku lapar. Bagi aku masuk. Itulah ayat terakhir dalam mimpi saya yang saya ingat tau. Sebelum saya ni dikejutkan oleh bunyi satu dengusan yang sungguh kuat dekat telinga saya.
memang saya terjaga dan akhirnya saya membatalkan saja hasrat untuk nak tidur kembali waktu tu. Saya pun hantar mesej pada seorang kawan saya ni yang memang ustaz lah, yang dia memang mengamalkan ada untuk buat perubatan Islam macam tu lah. Nama dia Ustaz Aziz. Pada jam lebih kurang 4:30 pagi macam tu tau, saya dah mesej dia, dan dia ni salah seorang ustaz lah yang bekerja dekat Pejabat Agama MUA. Dan saya sebenarnya nak minta nasihat ataupun nak minta penjelasan. Namun of course lah, takkan pukul 4:30 pagi orang reply message kan. Jadi perlulah tunggu jam pukul 10 pagi esok. Memang apa yang saya pelajari daripada segi common sense, daripada segi logik dan saintifiknya tak tercapai fikiran dengan akal saya waktu tu tentang perkara yang baru je berlaku malam tu lah. Ternyatalah perbuatan saya ni mengalihkan timbunan kayu-kayan dekat tepi ataupun depan rumah saya ni mengundang gangguan waktu tu daripada makhluk halus ni lah. Kalau mengikut daripada kata Ustaz Aziz tu, ada kemungkinan lah makhluk tersebut ni dah menetap lama dah dekat situ. Buat masa yang agak panjang lah, mungkinlah 6 bulan kan saya kata kayu tu dah ada dekat rumah saya tu kan. Jadinya lama jugalah makhluk tu dah menetap dekat situ. Dan saya pula sesuka hati pula lah boleh mengalihkan rumah dia tu kan, yang dia perlukan untuk dia hidup. Jadinya memang salah saya lah mungkin kan. Dan Ustaz Aziz ni adalah mengajar saya satu kaedah untuk nak memagar rumah, iaitu kata dia melaungkan azan sebanyak 7 kali dan selawat dan baca ayat kursi 7 kali dekat setiap sudut rumah saya. Dan selawat tu mesti kena jangan tinggal kata dia. Dan rumah saya ni bukanlah berbentuk petak tepat segi 4 tempat. Ada 8 sudut. Memang kalau nak diikutkan banyaklah tempat atau orang saya nak kena azan kan. Sebab dah tak sanggup nak rasa kena gangguan lagi, saya pun buat perancangan lah. Katanya balik ni terus nak azankan rumah tu lah. Namun saya ni memang jenis yang ada suka bertangguh lah, sifat bertangguh kata dia. Jadi suka menangguhkan perkara-perkara yang penting patutnya. Jadinya balik daripada berjumpa dengan ustaz tu lah, saya pun pergi lepak dulu kedai mamak, lek-lek dulu, makan dulu kan. Kemudian pergi kedai runcit, beli-beli barang dapur semua. Dan saya sampai kat rumah jam pukul 10 malam. Barulah saya tiba kat rumah waktu tu kan. Saya pun letakkan beg dekat atas kerusi waktu tu dan duduk sambil scroll-scroll Facebook saya lah. Dan ketika itu saya tiba-tiba macam terasa tau, macam telinga saya ni macam kena hembus dengan nafas yang agak kuat. Cukup kuat menyebabkan saya ni tersentak waktu tu dan terus berdiri waktu tu. Dan kali ni saya cepat-cepat buat apa yang Ustaz Aziz ni sarankan lah. Saya azan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sebenarnya lah kewujudan makhluk ini sedikit sebanyaklah boleh memberi kesan fizikal terhadap manusia. Namun saya bersyukur sangat-sangat, benarlah apa yang ibu bapa saya selalu katanya. Zaman arwah ayah hidup lagi lah, ayah sudah pun memagar kawasan rumah saya ni sebenarnya. Itulah sebabnya gangguan demi gangguan selalunya berlaku dekat luar rumah je. Dan paling-paling pun hembusan daripada luar tu cukup untuk tiba dekat telinga saya pada malam tu. Mungkinlah pemagaran rumah ni perlu dilakukan dengan lebih kerap. Manakala tidak, kalaulah kata makhluk tu bertindak untuk nak masuk dalam rumah ni, memanglah sikit je perkara yang boleh saya lakukan untuk nak halau benda tu keluar kan. Dan ini merupakan adalah satu kisah benar yang baru saja berlaku lebih kurang setahun yang lepas. Dan harap anda semua pendengar KSM semua dapatlah mempelajari sesuatu dan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada kawan kita, pada sahabat kita ni. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada malam ini. Terima kasih pada sudi mendengar kisah ini sehingga habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Baiklah, yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri KSM sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.